Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila arwahi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat, wa khususan ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jemaah, tetamu-tetamu Allah di hari Jumaat yang pertama di bulan Ramadan pada tahun ini, mudah-mudahan kita di dalam lingkungan rahmat, maghfirah, dan kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bakaran api neraka apabila kita keluar daripada bulan Ramadan yang kita lalui pada waktu ini. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, dahulu kita menyambut Ramadan sebagai seorang kanak-kanak di dalam rumah yang usang, di dalam keadaan mungkin suasana pada tahun sekitar 70-an, 80-an. Kalau di bawah daripada waktu itu, Ramadan kita sambut dengan begitu payah dan susah. Hatta untuk mendapat seketul air batu, bukan macam sekarang kita membeli di dalam bekas plastik, kerana perlu digergaji dahulu. Kerana air batu tu pun dibalut dengan habuk papan, potong baru dapat air batu. Sekarang kita nak dapat kurma dalam packaging yang begitu indah dan baik, cukup mudah berbanding dahulu. Kurma perlu diketuk dengan tukul dan kayu baru dapat sekilo. Itu pun kurma daripada India, yang diimport daripada India dan sebagainya. Mungkin kita pada waktu itu kita adalah bermandikan dengan air perigi, dan pada waktu itu setiap malam kita akan berkumpul di surau ataupun masjid di tempat kita dalam kenangan yang cukup indah, berbanding pada hari ini. Dulu indah, kita sebelum maghrib tu kita dah kumpul, lepas kita berbuka. Walaupun dahulu di masjid dan surau tiada aktiviti berbuka macam kita pada waktu ini, buka kat rumah masing-masing. Tetapi saya yakin kalau kita tanya pada kita yang berumur 50 ke atas, 40-an ke atas, kita yakin itu satu benda yang indah kita lalui pada satu zaman dahulu. Apatah lagi di dalam Ramadan ini, kita rindu dengan kejutan mak, nak bangun sahur, kan? Mesti rindu. Hari ini ibu dah tak ada dah, hari ini ayah dah tak ada nak kerja
sahur. Hari ini kita sebagai atuk, kita sebagai ayah dan ibu lah yang akan mengejutkan anak-anak berpuasa pada waktu sahur. Dan kita mesti rindu kerana ini kenangan. Ya, pada waktu itu kita bukan macam sekarang, dapur main puntal dah keluar api. Sekarang tak payah puntal, main tekan button dah keluar api. Kadang api tak nampak, tak tahu panas je. Tapi dahulu kita perlu dipara, kita perlu cerik, itu kata orang, hitam legam, ya. Itulah ubat gigi kita dulu dan sebagainya. Ini kenangan Ramadan di suatu masa dulu. Dan hari ini kita dah dewasa, kita dah tua, kita dah jadi atuk dan sebagainya. Maka selepas pada ini kita akan hilang daripada radar Ramadan yang akan datang. Yang lepas ramai sahabat, tuan imam, ustaz-ustaz ada bersama dengan kita. Tapi hari ini dia sudah tiada. Esok kita pula tiada. Jadi kalaulah ini Ramadan yang terakhir untuk kita, adakah kita nak sambut Ramadan yang berlaku pada tahun ini sebagai satu Ramadan yang hanya berlalu tanpa ada satu pengisian dalam kehidupan kita? Kerana ingat ya, dalam bulan Ramadan Ustaz nak ambil tentang Ramadan yang datang, yang mana di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran berdasarkan ayat mukaddimah yang saya bacakan tadi. Di dalam bulan Ramadan inilah ya, diturunkan oleh Allah Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia itu, wal furqan wal huda wal furqan, dan juga dia menjadi pembeda antara perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan yang kita lalui pada hari ini. Jadi dalam Ramadan ini kita ambillah satu pendekatan bahawa tanamkan satu semangat, aku sayang sangat dengan Al-Quran. Dan saya tahu sidang jemaah yang datang hari ini kita ada fasa dalam melafazkan kalimah-kalimah Allah di dalam Al-Quran. Mungkin ada di antara kita para hufaz yang menghafal banyak Al-Quran. Mungkin di antara kita pada hari ini mungkin tak pandai ataupun tak tahu nak membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam kehidupan yang kita lalui, baik pun kita, tengah-tengah pun kita, lemah pun kita wajib mendatangkan satu semangat terhadap Al-Quranul Karim. Hadis Nabi SAW daripada Abu Nu'aim yang diriwayat dalam kitab Fadhilul Quran yang mengatakan bahawa afdalul amal ummati bitilawatil Quran. Kata Nabi SAW, ya, sebaik-baik amal yang terbaik bagi umatku adalah membaca Al-Quranul Karim. Kerana apa sidang jemaah sekalian? Kelahiran baginda Nabi SAW di atas dunia ini ialah mengajak manusia supaya kita sayang, kita cinta, kita ada satu perasaan untuk penghubung, kerana Al-Quran adalah hablullah, talian antara makhluk dengan Allah adalah Al-Quran. Inna hadzal Quran hablullah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah satu kontak, satu talian, satu penghubung antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan tuan-tuan kasih sayang kita Quran. Jangan kita tanamkan anak-anak kita dengan hiburan yang melampau pada waktu ini. Hari ini tuan-tuan tengok ya, berapa banyak tuan-tuan boleh tengok dalam kehidupan yang kita lalui. Anak kita, cucu kita, anak-anak jiran kita, masyarakat kita, tuan-tuan tengok dan lihat kebejatan terhadap kehidupan mereka dengan Islam terlalu jauh. Tuan-tuan faham tak hari ini orang nak rosakkan anak kita dengan hiburan? Saya tak nak ulas lanjut, masa tak cukup. Tapi hari ini orang nak rosakkan kita dengan apa? Kelalaian yang kita katakan isa'wid contohnya. Tuan-tuan bebas, anak tuan-tuan lelaki perempuan boleh bawa wig dalam beg. Tuan-tuan, dekat mahat aku tu ada satu budak bang, aku ambil kutip dia kat Melaka. Masa baik kau tak nak masuk mahat, dah rosak jahanam, baru kau nampak mahat tafiz. Sebab itu bila mahat tafiz, kami nak lahirkan generasi yang baik, sukar. Kerana tuan-tuan nampak yang dah tak elok.
tuan-tuan dan tuan yang dah jahat. Bila Islam nak menang kalau kecerdikan manusia tidak dihantar dengan saluran yang betul? Kerana Rasulullah orang yang bijak, Rasulullah orang yang alim, Rasulullah orang yang semua adalah kelebihan yang ada pada Rasulullah. Sebab itu kita nak yang terbaik. Tak apalah kalau tuan-tuan tak nak hantar yang terbaik, tuan-tuan hantar yang tak baik. Tapi mengapa bila dah baik tuan-tuan halau dan ambil mereka daripada madrasah dan ma'had? Kenapa tuan-tuan ambil? Oh, anak saya dah baik ustaz. Oh, dah baik kau belah, buruk kau hantar. Buruknya perangai. Tak, maaf tuan-tuan, kalau ada yang mungkin ada di antara tuan-tuan pernah hantar, mak ustaz macam ini aku jawab, memang aku jawab macam tu. Masa buruk kau hantar aku, masa baik kau tak nak hantar aku. Ni tuan-tuan, Nabi kata, cuba tuan-tuan datangkan supaya kasih sayang ini dapat kita ibaratkan satu benda yang akan menjadi suatu hubungan antara kita dengan Allah, antara kita dengan Rasulullah. Hari ini Nabi dah wafat, hari ini kita ada guru Al-Quran, hari ini kita ada ulama, hari ini kita ada orang yang bergerak dengan agama. Kita kontakkan bang kehidupan kita. Saya nak bawa tuan-tuan terhadap seorang sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi dengan Al-Quran. Namanya apa nama dia? Kalau sidang jemaah ni, ya, sahabat-sahabat Nabi ni ada yang dibawa menjadi gubernur di Yaman, ya, yang mana dia adalah seorang manusia yang menyayangi Al-Quran itu sendiri, yang mana Al-Quran ini diguna pakai sehingga Nabi mengatakan, ya, bahawa dia adalah manusia yang cerdik, manusia yang pandai dengan Al-Quran. Dan ketiga itulah dia menjadi manusia yang menjadi gubernur di negara Yaman, yang mana Yaman ini didoakan oleh Nabi SAW banyak kali. Dan ingat hari ini Tarim, ingat hari ini Hadramaut, menjadi tempat anak-anak kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam kehidupan yang dilalui oleh baginda Nabi SAW dengan para sahabat, dia boleh menjadikan manusia-manusia ini ialah yang terindah nak menyayangi Al-Quran itu sendiri. Dan ingat sidang jemaah sekalian, ketika mana Nabi SAW menghantar dia, wahai Muaz bin Jabal, engkau akan menjadi gubernur di negara Yaman. Muaz kata, kenapa aku dipilih ya Rasulullah? Yang pertama, kerana engkau faham tentang Al-Quran. Pak tuan-tuan, memilih pemimpin faham kepada Al-Quran. Yang kedua, engkau pakar dalam fiqh. Muaz pakar dalam fiqh. Dan dia kata dia juga pakar dalam muamalat dan sebagainya. Maknanya gedung ilmu yang dididik melalui Al-Quran ada pada beliau. Dan ketika mana, ya, Nabi uji dia, wahai Muaz, dengan apakah engkau nak berhukum ketika engkau menjadi penguasa, Perdana Menteri di bumi Yaman? Aku akan berhukum dengan Al-Quran. Sekiranya tiada Al-Quran, kau nak berhukum dengan apa? Aku akan berhukum dengan hadismu ya Rasulullah. Okeylah, kalau hadis aku pun tak ada, kau jumpa tentang satu masalah. Sebab kat sana orang Yunani, dekat sana orang Kristian kuat. Kau kena ajak dia orang masuk Islam. Dah masuk Islam, kau suruh dia bayar zakat. Apa kau nak buat? Aku akan beristihad, dan aku akan mengguna pakai Al-Quran, hadismu, dan aku akan mengeluarkan pendapatku. Mudah-mudahan Allah akan membimbing aku. Ini Muaz. Kerana apa tuan-tuan? Sayang dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi suatu yang ada penghasilan. Sebab itu kita tak nak Al-Quran hanya sekadar digiling-giling. Kita tak nak Al-Quran itu hanya sekadar dibaca. Tentu tuan-tuan tanam Ramadan ini Al-Quran yang pertama, bagi siapa yang tak pandai, aku kena belajar. Upgrade daripada pelajar, aku pandai membaca Al-Quran. Upgrade lagi, macam tuan-tuan kerja, takkan tuan-tuan gaji 1,000, aku upgrade gaji aku ustaz jadi 950. Aku upgrade tahun depan 800, aku upgrade pencen aku 500. Nah, tuan-tuan pun tak nak. Ini agama tuan-tuan, semua nak upgrade.
Cuba tuan-tuan upgrade, sebab Nabi upgrade sehingga 2/3 dunia dikuasai oleh Islam kerana mengupgrade kehidupan manusia yang ada pada waktu itu. Dia upgrade, kita upgrade tuan-tuan. Dah boleh baca, kita hafal. Dah boleh hafal, kita amal. Yang ini yang kita nak. Kita jadi jilul Al-Quran, manusia yang sentiasa berlingkung bersama dengan lingkungan-lingkungan Al-Quran dalam kehidupan. Ni Ramadan, orang tanya kita, Ustaz, insulin ini membatalkan puasa. Ada kata seorang tu, dia kata dia tak rujuk kat orang, dia tak rujuk apa, dia kata, kenapa kamu tak berpuasa? Pasal aku insulin. Dah kawan tu bedal tak puasa. Tuan-tuan, rujuklah pakar yang namanya doktor. Doktor pakar Al-Quran bersama dengan para alim ulama mengeluarkan fatwa, barulah pakai. Ini kau sesama kau pakai, batal ni, cocok perut ni. La ilaha illallah. Padahal dah difatwakan tidak membatalkan puasa, kecuali masuk mulut. Ubat yang kau kena makan hari itu, itu ya, tak ada bayar fidyah. Sebab kita salah mengguna pakai. Jadi Muaz kata, aku akan beramal dengan ni. Dan ingat tuan-tuan, sidang jemaah sekalian, ketika mana Muaz bin Jabal ni nak dihantar oleh Nabi, ya, ketika dia dah siap-siap naik unta, dekat situ ada satu benda yang touching. Kerana walaupun Nabi masih hidup pada waktu itu, Muaz bin Jabal merasa satu yang, apa yang Nabi cakap ini adalah suatu yang tidak mahu dia berpisah dengan Rasulullah. Zaman sahabat dengan Rasulullah, dia tak nak lari bang. Kalau boleh nak makan, berak, tidur, duduk, semua sentiasa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di situ Al-Quran yang bergerak. Sebab di situ pendidikan yang diterima dengan baik. Sebab itu mereka tak nak berpisah. Apatah lagi ketika Muaz bin Jabal nak berangkat ke bumi Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu yang Muaz tak boleh terima. Macam kita pula, kalau kita ada anak nak pergi belajar, ya nak, anda kata insya-Allah, katalah kau tahu nyawa kau nak mati besok pagi, ya, nak selamat berangkat, insya-Allah. Ayah rasa panjang, tak panjang umur ayah ni, sehari dua nak mati dah. Aku rasa anak kau tak jadi pergi. Betul tak? Kena pula, tolonglah, ya. Tak payah pergi. Tapi kalau gaji 30,000, pergilah, walaupun mati pergi, ya. Tapi kalau pergi berdakwah, ya, kalau pergi nak belajar, tak jadi pergi, mau. Yang ini Nabi cakap, wahai Muaz, dalam tempoh kepemergian kamu ini nanti, kamu balik, kamu takkan jumpa lagi dengan aku. Allahu Rabbi. Dan tolonglah bila balik, datanglah, ziarahlah rumah aku, ziarahlah makam aku. Muaz daripada nak pergi jadi tersentap, sebab dia akan kehilangan seorang insan yang cukup mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Rasulullah nak wafat awang, Rasulullah dah beritahu dia. Macam Bilal bin Rabah, bila datang bertemu balik, dia duduk dekat Syria, dia balik bertemu, datang ziarah makam Nabi SAW, keluh bang, nak melaungkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kerana apa? Insan-insan ini adalah insan yang terlalu menyayangi Rasulullah SAW, yang mana Allah bagi guide pada dia adalah Al-Quran itu sendiri. Dan ketika dia naik unta, Muaz tak memandang kepada kepala unta, dia memandang Rasulullah, kerana ini pandangan aku yang terakhir. Dan dikhabarkan tuan-tuan dalam cerita-cerita sahabat ini, bahawa Muaz ni bila pandang Rasulullah, dia dah naik, dah berangkat, Rasulullah dah tak menoleh Muaz bin Jabal. Muaz minta, ya Rasulullah, pandanglah aku, kerana ini adalah perpisahan yang terakhir, wahai Rasulullah. Muaz menangis bang, kerana konteks Al-Quran itu dengan beliau, kerana baginda yang membawa Al-Quran hidup bersama beliau, sayang dia dengan Al-Quran. Dan ketika itu bila berangkat, ya Rasulullah, pandanglah aku ya Rasulullah. Nabi tak pandang. Bukan Nabi benci tuan-tuan, Nabi sayang Muaz. Nabi akui, aku paling menyayangi dia. Seorang bukan muhajirin, seorang ansar yang mula-mula salah satu yang peluk Islam adalah beliau.
Dan ketika itu Nabi dia kata, wahai Rasulullah, pandanglah aku, sehingga hilang pandangan. Sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapakah engkau tidak memandang Muaz? Aku sayang Muaz, akan tetapi aku lebih takut amanah yang akan diberikan kepada beliau. Dia bila nampak aku mandang dia tidak jadi nak pergi ke bumi Yaman. Ya tuan-tuan, dia melaksanakan amanah, dia melaksanakan dan memegang Al-Quran dalam kehidupan dia. Dia membawa manusia-manusia di bumi Yaman dengan kebaikan, dengan mentadbir dalam keadaan yang cukup baik. Dan ketika itulah Muaz bin Jabal ini dalam keadaan yang cukup rindu dengan Rasulullah. Bila balik, sama tuan-tuan cerita macam Bilal bin Rabah, sama macam sahabat-sahabat yang lain, kerana terlampau menyayangi, terlampau merindui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun maknanya menangis, meratapi dan sebagainya. Dan akhir sekali beliau juga dihantar semula ke bumi Syria untuk menjadi gubernur di sana, dan meninggal dalam keadaan yang muda, Muaz bin Jabal. Jadi sidang jemaah sekalian, Ramadan ini cuba tuan-tuan baca dalam keadaan yang menangis. Bila tuan-tuan baca ayat-ayat yang mengenai ancaman kepada kehidupan kita, tuan-tuan baca, cuba tuan-tuan baca. Bila imam baca wallazi, kalau tuan-tuan disebut nakafaru, tuan-tuan sebut nar, ulaika ashabun nar, itu kisah neraka bang. Wallazi nakafaru, dan orang-orang yang kafir, wakazzabu, yang mendustakan. Kita tak kafir bang, tapi dalam mendustakan ayat-ayat Allah banyak terkena pada tubuh badan kita. Ulaika ashabun nar, kau akan masuk, wallazina kafaru wa kazzabu, kau mendustakan. Apa yang kita dustakan? Bi ayatina, ayat-ayat aku, kata Allah. Nampak dua kategori, kafir, mendustakan. Allah kata apa? Ulaika ashabun nar, kau masuk dalam neraka. Tuan-tuan cuba menangis dengan ayat ni. Mungkin tuan-tuan tak kena besar, yang kecil tuan-tuan pandang, aku hormat tak mak aku. Quran ajar bang, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, doakan mak bapak kamu. Tuan-tuan, ada tak kita doakan mak bapak kita di bulan Ramadan ini? Kita tahu kita rindu, tapi kita doakan tak mereka? Yang dekat alam sana, apa nasib mak kita bang? Apa nasib bapak kita tuan-tuan yang ada di alam sana? Ingat, kita pun tahu mungkin ayah aku dulu tidak pandai, ayah aku banyak meninggalkan salat, anak ayah aku banyak meninggalkan puasa, ayah aku mungkin tak hidup dengan betul tentang agama dan sebagainya. Tuan-tuan ada doa, tuan-tuan doakan mak ayah, tuan-tuan doa sendiri, ya Allah, daripada banyak-banyak ayat Al-Quran, mungkin aku anak yang derhaka pada mak ayah. Ini sibuk tuan-tuan cari duit. Ingat, saya pernah jadi anak, saya pernah jadi budak kecil. Hari ini saya jadi ayah, hari ini saya jadi atuk. Tuan-tuan, atuk, ayah, ibu, nak kita berbuka dengan dia, kita dah balik belum? Ni besok weekend, hari ni last, besok balik tuan-tuan. Tuan-tuan, duit tuan-tuan nak cari semana duit raya tak cukup tuan-tuan. Kita ingat raya cukup 1,000, tak cukup. 3-4 ribu tak cukup kalau nak kira dengan duit. Balik tuan-tuan, mana tahu balik ni ada rezeki mak bapak dapat duit tanah, duit sawit, duit apa, mana tahu siapa yang balik je dapat. Ni aku bagi kempen sebab ada bapak kata siapa anak aku balik dia akan dapat duit sawit. Jadi kalau bapak kau ada kelapa sawit, kau cakap Ustaz Asri cakap, mana tahu dapat tukar sport rim. Sport rim nak tukar raya ni tak payah tuan-tuan. Tahun ni kita susah, ekonomi sulit, jangan main-main. Ni tuan-tuan, mungkin kita ada doa yang kita tak beri. Kita ambil satu-satu ayat Al-Quran yang ada kita mendustai ayat-ayat Allah. Tuan-tuan, tinggalkan sembahyang. Banyak kali saya cakap, dah qada belum? Allah Ustaz, itu zaman jahiliah. Tak bang, kita Islam daripada muda, daripada kecil. Tuan-tuan banyak tinggalkan salat. Allah nak jawab depan Allah besok apa? Tuan-tuan ada isteri, tuan-tuan biarkan isteri bertelanjang bulat dekat luar. Ustaz, dia pakai baju tapi ketat, tudung tak pakai, rambut merembang-rembang, kita tengok pun bingung.
Tuan-tuan pergi bazar Ramadan. Sebab tu aku tak pergi bazar Ramadan. Tuan-tuan pergi seluruh masjid, makanan banyak. Daripada huru-hara kat situ. Semalam dengan ribut peti, dengan hujan, banyak makanan tak habis. Bergetan bang. Kau tahu PBT laporan berapa tan makanan terbuang semalam. Jadi tuan-tuan, kita ada banyak benda. Jadi kalau kita takut dengan ancaman-ancaman ini, saya nak seru pada diri saya sidang jemaah sekalian, ayolah menyayangi Al-Quran. Jadikan Ramadan ini satu konteks. Malam-malam tadarus. Tak boleh tadarus kat rumah. Tak boleh tadarus kat rumah. Kat madrasah banyak membuka peluang pada masyarakat untuk sama-sama untuk berhamba dengan Al-Quran, insya-Allah. Tuan-tuan nak imam satu juzuk, cari suruh imam satu juzuk. Cuma aku tak jumpa lagi imam Inna Ataina dengan Qul Allah Inna Ataina sampai 20 rakaat, aku tak jumpa. Kat sini lah, tapi kat kampung ada lagi. Dekat Pekan dia kata kita dah standard ustaz, kita dah boleh terima satu juzuk satu malam. Ingat kepada orang jadi imam, jangan laju, nanti sesak nafas orang asma. Nanti sesak orang nafas sakit jantung dan sebagainya. Tapi kita fleksibel tengah-tengah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menerima Ramadan Karim ini suatu sumbangan yang kita beri untuk diri masing-masing. Ialah mesej saya, ayo menyayangi Al-Quran, laksana macam mana sahabat-sahabat Nabi, dengan tangisan, dengan darah, dengan perjuangan mereka memartabatkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dalam dunia ini kita akan sentiasa melayari, menyayangi, membaca, menghafal, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan segenap ruang lingkup kehidupan yang kita lalui pada hari ini. Jadi sekadar itu, insya-Allah kita akan bertemu dengan khutbah Jumaat pada hari ini. Ya, insya-Allah kita akan ikut bacaan teks yang diberi oleh pihak JAIS. Mungkin adalah sesuatu kenapa hari ini dipilih tajuk tentang LGBT adalah satu perbuatan yang songsang, kerana LGBT ini juga berlaku bulan Ramadan, dia berlaku di luar bulan Ramadan. Sama-samalah kita memerangi golongan-golongan ini, dan kita minta juga supaya diri-diri masing-masing anak-anak masyarakat tidak terlibat dengan suasana songsang ini, kerana suasana songsang inilah Allah pernah menterbalikkan bumi dia ini kerana kesongsangan yang dilakukan oleh umat Nabi Allah Lut alaihi salam, kerana tidak mahu mendengar kata-kata yang dipujuk oleh Nabi Allah Lut tentang kembali kepada fitrah, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kepada sesiapa yang nak membantu surah An-Nur, ayo teruskan membantu surah An-Nur dengan tabung-tabung yang ada. Dan hari ini saya khusus datang juga, siapa yang nak membantu madrasah ustaz, tabung ada di luar sebelah kanan saya ini, sebelah kiri tuan-tuan, jalan nak keluar. Dan mudah-mudahan tuan-tuan boleh membantu untuk kami mencari zinc, C-channel dan atap-atap, dan kami gunakan kos yang cukup rendah kerana dibina sendiri oleh pelajar-pelajar Mahat Tahfiz kami, kerana kami beraliran vocational. Jadi saya juga nak merayu, kalau tuan-tuan ada anak yang bebal-bebal sangat, susah nak diajar, mintalah belajar tempat kami, insya-Allah. Cuma cara kami mungkin keras sikit lah, ya. Kalau dia pandai mungkin kami cakap sekali dia dengar, tapi kalau dia tak berapa pandai mungkin 10 kali baru dia dengar. Itu pun kena penendang, kena rajang baru dia dapat, insya-Allah. Jadi itulah tuan-tuan tata cara yang kami boleh buat dengan anak-anak tuan-tuan. Kalau ada bagi kat kami, insya-Allah, baik lelaki baik perempuan. Cuma jangan yang mengandung-andung tunggu hantar kat aku, saudara. Ya. Baru ni ada yang mengandung hantar aku, kempen yang mengandung dia hantar. Taubat larum aku dah ambil. Ya. Bagi yang gangster sikit, insya-Allah. Ya. Mudah-mudahan kita gangsterkan dia kat situ. Sebab kursus kami semua ganas-ganas. Binaan, hardware, otomotif, masak. Dan satu contoh tuan-tuan boleh tengok dalam MTV AB Official, ada pelajar kami yang kami ambil daripada sebuah sekolah Samsing, bang, kecil je budak ada. Aku dulu masa ambil kutip dia, aku ingat besar sebab Samsing mana ada kecil-kecil. Tapi ni kecil nanet je. Tapi bapak Samsing hari ni dah jadi toki kambing. Jadi kalau tuan-tuan nak kambing Mak Tafiz, owner dia 13 tahun. Aku latih sebab kalau belajar tahu pun dah tak guna dah, bang. Jadi belajar mengaji pun susah. Jadi ajar dia meniaga dengan Quran, dia baca sekadar yang dia mampu, insya-Allah. Jadi hari ini Jumaat ini imam kita ialah anak murid saya yang saya lanjutkan pelajaran ke Thailand, berumur 15 tahun, insya-Allah akan mengimamkan solat Jumaat kita. Jadi doakanlah dia tuan-tuan supaya dia dapat melanjutkan pelajaran, sebab saya target lagi 2 tahun untuk kami hantar di negara Sudan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang Al-Quran ini. Wallahu alam, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.